Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kitab Fiqh Manhaji edisi terjemahan Jabatan Fatwa Negeri Sembilan jilid keempat, yang mana kita sudah masuk siri yang ke-24. Banyak jugalah ya. Kita dah masuk bab iddah pada hari ini. Sebelum kita bincangkan tentang zihar, tentang li'an, tentang ilak, pada malam ini kita tumpukan bab iddah. Dan saya minta maaf semalam tidak dapat menjayakan program ya semalam sebab ada urusan yang tak dapat dielakkan, maka digantikan pada malam ini. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila sebut tentang iddah ni tuan-tuan, satu perkara yang perlu dititik beratkan, yang perlu diambil berat, dan kita tak boleh nak langgar sembahyang yalah. Sebab apa? Kat Malaysia ni ramai sangat waktu iddah tu dia berpoya-poya sana sini, pergi datang majlis orang kahwin dan sebagainya. Kita yalah, pergi kerja tak apalah, cik makan kan. Kalau tak pergi kerja kena buang kerja pula. Betul tak? Nak bagi anak makan apa? Suami dah meninggal ke apa ke, ya, ataupun dan sebagainya. Maka iddah ni perlu diperhalusi, perlu dipahamkan. Lelaki, perempuan, mak bapa, ayah semua kena tahu, adik-beradik kena tahu. Pasal apa? Alah, iddah di perempuan aja. Tak. Bila sebut tentang iddah ni tuan-tuan, kita berkait rapat dengan ahli keluarga kita. Katakanlah ahli keluarga kita yang suami dia meninggal dunia, kena nasihatkan, tak boleh pergi, tak boleh begini, tak boleh nak exposurekan diri pada orang ramai, tak boleh, haram. Ya, baik. Kita terus pada pengertian iddah. Maksud iddah. Iddah dari segi bahasa ialah bilangan. Iddah. Ada ya'uddu iddah. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi sebab apa dinamakan iddah diambil sempena dan berbilangan? Sebab bilangan hari, bilangan suci, bilangan haid. Ya. Begitu juga bilangan bulan. Haid ni ada kaitan dengan bilangan. Berapa kali suci kalau ikut mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, berapa kali haid, ya. Maka di situ ada khilaf ataupun ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ya. Baik, dari segi istilah, iddah ialah nama bagi tempoh tertentu bagi seseorang perempuan menunggunya semata-mata mematuhi perintah Allah, atau sebagai tanda kesedihan terhadap pemergian suami, atau memastikan rahimnya bersih daripada kandungan. Ini dia. Ya. Iddah ni apa? Iddah ni adalah disebabkan ta'abudi, mematuhi perintah Allah. Kadang-kadang kenapa lama sangat? Kenapa 3 kali suci? Kenapa begitu? Kenapa begini? Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang perkara ini maka kita tak boleh nak pertikaikan, kita anggap sebagai ta'abudi. Sebab apa? Ada golongan liberal ni tuan-tuan, dia mempertikaikan hukum iddah ni. Liberal biasalah, dia memang nak bercanggah. Dia tanya, ustaz, perlu ke zaman sekarang ni iddah dijalankan? Saya kata iddah ni dia benda tak ada khilaf di kalangan para ulama. Benda tu ijma'. Kalau perempuan mengandung sampai bersalin, sebab apa? Disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Kalau yang kematian suami 4 bulan 10 hari, yang kena ceraikan dalam keadaan masih lagi ada haid, 3 kali suci menurut sebagian mazhab, ada kata 3 kali haid. Nampak? Dan walhasil tempoh tu ijma' lah tuan-tuan. Ijma', dan ia adalah
satu perkara yang disepakati oleh para ulama. Tak boleh nak buang, dia kata. Kemudian liberal pun kata, ustaz zaman sekarang ni, dia kata, tak payah iddah dah. Pasal apa? Zaman sekarang ni lepas bercerai saja, berapa hari pergi jumpa doktor, cek dalam rahim tu ada kandungan ke tidak. Kalau doktor sahkan tak ada kandungan di dalamnya, maka rahimnya bersih, boleh kahwin. Kenapa nak iddah lagi, dia kata. Bila sebut tentang perkara ini, iddah ni bukan saja untuk memastikan perut kita bersih, perut perempuan tu bersih ataupun tidak ada rahim. Takut nanti lepas bernikah, lepas suami meninggal, terus kahwin. Takut anak tu anak suami yang sebelum meninggal tu, yang meninggal sebelum ni, ataupun anak kepada suami yang telah ceraikan dia. Kita tak tahu, sebab itu pentingnya. Tapi katakanlah ada teknologi yang boleh kesan awal mengandung atau tidak, boleh dikesan ataupun tidak, kan? Tapi tetap juga sebab itu ta'abudi dah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ada teknologi hebat macam mana sekalipun, tapi hukum Allah tetap berjalan, tak pernah berubah, tuan-tuan. Betul tak? So bila kita kata tentang hukum Allah ni, dia memang takkan berubah sampai bila-bila, dan tidak ada ayat yang memansuhkan. Dan ada banyak-banyak lain kata sebab perempuan kena iddah ni, ya, untuk kalau yang bercerai tu ada masa untuk mereka muhasabah, mungkin mereka boleh kembali duduk bersama, disebabkan ada pertemuan, ada juga kita kata suami isteri duduk bersama dengan dapat memutikkan kembali cintanya, demi anak-anak mereka boleh bersatu semula dan semacamnya. Jadi itu antara banyaklah hikmah, tuan-tuan, bukan pasal mengandung saja, ya, tapi dah hukum Allah. Dan disebutkan dalam kitab fiqh manhaji, dia kata ta'abudi, ya, semata-mata mematuhi perintah Allah, tak ada sebab masuk hukum akal ke lain cerita, tuan-tuan. Tahu tak? Saya nak tanyalah, kita wuduk ni pasal apa? Perintah Allah, betul tak? Kenapa kentut kita kena berwuduk? Apa kaitan logiknya, tuan-tuan? Kentut, patut kentut tu basuhlah punggung tu, basuhlah lubang dubur tu. Tapi kenapa berwuduk? Betul tak? Sentuh isteri secara mutlak menurut mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Hanafi, ikut Maliki dengan Hanbali, kalau sentuh bersyahwat. Betul tak? Sentuh bini bersyahwat kalau ikut mazhab Maliki dengan Hanbali. Kalau mazhab Syafi'i secara mutlak, sentuh tu batal wuduk. Apa kaitan? Bini kita tu najis ke? Tidak, tuan-tuan, tak ada najis. Sama jugalah isteri sentuh suami. Ya, isteri kena berwuduk. Adakah laki tu najis? Tidak, tuan-tuan, tak ada sama sekali. Tapi ini ta'abudi, semata-mata perintah Allah. Logik akal masuk ataupun tidak itu belakang cerita. Sama juga dengan iddah je. Orang kata zaman sekarang iddah ni tak masuk akal. Dan tak pilah tak masuk akal, tapi itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah ni lah nak uji keimanan kita, tuan-tuan. Nak uji sejauh mana kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sabar atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesabaran kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya. Ini kita nak mengalah, jangan ikut liberal. Liberal adalah jalan yang sesat. Sistem in Islam, ya, Majlis Fatwa Selangor dah gazetkan dia sebagai ajaran yang sesat. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara ini perlu diingat, perlu dipahami. Iddah ni adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak bawa satu ideologi lah. Bila sebut tentang ideologi ni, tuan-tuan, kita nyatakan bagaimana seseorang itu apabila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tahu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan diharamkan ke atas nama bangkai, darah dan daging babi. Nampak tak? Bila kita tanya kenapa babi itu diharamkan, so adalah yang menjawab babi itu diharamkan disebabkan kotor, ada kuman, bakteria yang bunuh takkan mati, ya. Dia kata sebab dia pengkotor, makan najis dan seumpamanya. Itu sebab haramnya. Dan saya tanya balik, saya tanya sekali lagi, bayangkan kalau masa akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, ya, WHO dapat jumpa vaksin. Kalau dicucukkan dalam babi tu, maka bakteria dia yang susah nak mati tu akan mati. So pakar kesihatan mengatakan bahawa babi bukan lagi makanan yang tidak sihat, dia makanan yang sihat, makanan yang bagus.
Jadi bila dah dunia mengatakan, pakar perubatan mengatakan bahawa babi adalah makanan yang sihat, tak berpenyakit, tak memudaratkan, ya, adakah babi jadi haram? Jadi halal? Jawab cuba. Jadi halal ke haram? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, babi takkan jadi halal, tuan-tuan. Babi takkan jadi halal. Walaupun WHO, mana-mana saintis mengiktiraf dengan kajian jurnal akademiknya dan macam-macam lagi mengiktiraf mengatakan bahawa babi satu hari nanti, let's say lah, saya tak kata nanti orang quote, dia ambil video tu dia kata saya kata kalau akan datang ke jumpa vaksin, dia cocok kat babi tu, babi makanan yang paling sihat sekali. Adakah babi jadi halal? Babi takkan jadi halal. Sama juga hukum iddah ni, tuan-tuan. Macam mana teknologi dapat tengok dia mengandung ataupun tidak, walaupun dalam detik, walaupun macam mana sekalipun, tetap tidak dikira hukum Allah. Allah kata tempohnya beginilah. Tak boleh lebih daripada itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalil pensyariatan iddah itu banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. InsyaAllah kita akan sebutkan dalil-dalilnya, ya. Begitu juga hikmahnya pun banyak sekali. Hikmahnya antaranya untuk memberi ruang kepada wanita yang kematian suami, untuk mereka melepaskan sedihan, ya. Kalau bayangkan tak ada iddah, nanti lelaki terus pinang dia, tak sempat nak kata orang tu nak berkabung, nak hilang kesedihan. Maka 4 bulan 10 hari itu sudah mencukupi, lebih mencukupi kepada isteri untuk berkabung ataupun untuk menenangkan hatinya selepas kematian suami. Selepas tu dia bolehlah berkahwin dan seumpamanya, ya. Jadi memberi ruang kepada suami isteri untuk berbaik semula kalau mereka bercerai. Begitu juga kalau bercerai, untuk memastikan bahawa wanita itu tidak menghamilkan suami yang lalu, maka kalau berkahwin sudah pasti dia mengandung pada bayi yang akan datang itu adalah suami barunya. Itu banyak hikmah yang dirungkaikan oleh para ulama. Bukan nak tahu dia bersih perut daripada bayi atau tidak, tapi ada banyak lagi hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat, ya, jenis-jenis iddah. Kita masuk jenis-jenis iddah ni lah. Jenis iddah ni, iddah terbahagi kepada 2 bahagian, ya. Iaitu iddah kerana kematian, dan kedua iddah disebabkan perceraian. Senang saja. Tuan-tuan ingatkan iddah dalam Islam, iddah ni ada 2. Sama ada melalui penceraian ataupun melalui kematian. Maksudnya kematian suami lah, ya. Dan kita ingat iddah ini berlaku hanya pada si isteri saja, tidak pada lelaki, ya. Tapi iddah lelaki ada, nampak. Lelaki ada iddah dia, tak apa, nanti kita bincang nanti tuan-tuan. Lelaki ada iddah dia, tapi iddah lelaki tu tak banyak, sikit, tak seperti macam perempuan ni, tuan-tuan, ya. Baik. Kalau kita lihat dari segi sudut itu, tuan-tuan, mungkin orang kata tak adil lah, perempuan saja ada iddah, lelaki tak ada. Tapi sebab kenapa ada iddah, itulah kalau kata orang sifat semula jadi ataupun kejadian wanita yang Allah ciptakan ke atas perempuan. Sebab dia ada mengandung dia ada haidnya, ada nifasnya, maka iddah tu memang sesuai untuk perempuan. Lelaki tak ada mengandungnya, tak ada haid, tak ada nifasnya, ya. Jadi kita lihat tu dia tak adalah iddah seperti perempuan, ya. Jadi kalau ikutkan lelaki tu ada tanggungjawab yang lebih lain pula. Kalau perempuan dia ada tanggungjawab, ada, tapi tidak seberat seperti lelaki. Tapi orang kata, alah ustaz, zaman sekarang ni kenapalah kadang-kadang perempuan lagi apa besar tanggungjawab dia. Ya, masalahnya sekarang kan ada orang memperbincangkan, dia kata kenapa hukum faraid sekarang ni pembahagian tu dah tak relevan, kena bagi sama rata. Pasal apa, isteri pun bekerja, suami bekerja, anak perempuan bekerja dan sebagainya, ya. Tapi kalau ikutkan aturan faraid tu memang dah cantik dah. Memang dah cantik tu, kenapa lelaki dapat lebih? Sebab tanggungjawab lelaki tu lebih. Nampak tak? Dia tanggungannya banyak. Ya, kenapa perempuan dapat sedikit? Sebab apa? Kalau dia belum kahwin lagi, bapa tanggung. Kalau dah kahwin, suami tanggung. Nampak tak? So duit dapat sikit lah. Laki dengan tanggungan anaknya, tanggungan mak bapak dia kalau miskin, isterinya. So dia berhak dapat lebih. Tapi zaman sekarang kenapa berlaku? Jangan salahkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan salahkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang salah, kita yang merubah gaya hidup kita, tuan-tuan. Nampak tak? Kita yang merubah gaya hidup kita. Sepatutnya gaya hidup kita kalau ikutkan fitrah sebenarnya, suamilah yang tanggung isteri.
Dan begitu juga salah masyarakat kita tu mendefinisikan nafkah tu salah. Kalau ikutkan cukup makan, ada tempat tinggal, cukup pakaian. Itu. Ini ada yang definisi nafkah tu tak cukup makan minum, kena ada duit poket. Dan nafkah kena bagi mak bapak saya duit. Nafkah kena berjalan pun ada juga. Nafkah kena belikan kereta. Kecuali kalau nafkah tu memang dia kena belikan kereta sebab nak hantar anak pergi sekolah. Itu penting lah. Tapi kalau bukan keperluan. Jadi orang kita ni sudah melampau-lampau dalam menukar gaya. Tak salah, tak ada masalah tuan-tuan. Boleh je isteri saya pun bekerja, tapi tanggungan masih saya buat tuan-tuan. Nampak tak? Tak ada masalah kalau isteri nak bantu suami tanggungan. Tapi jangan sama sekali kita mempertikaikan hukum Allah. Sekarang ni perempuan bekerja, takkan dapat lebih pula lelaki. Jangan salahkan hukum Allah. Hukum Allah tu dah cantik, meletakkan lelaki itu qawwamun 'ala nisa. Tanggungannya patut pada lelaki menanggung anak-anak dan isteri. Bukan isteri yang bagi duit pada suami. Tapi kalau nak bagi, tak ada masalah, tak ada masalah. Ya tak? Kehidupan kita, masyarakat kita yang telah menukar skop gaya hidup tu. So jangan salahkan hukum Allah, kata tak adil. Kita yang tak adil, kita yang merubahkan tuan-tuan. Apa cerita? Betul tak? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingatlah, saya dah pernah cerita panjang tentang nafkah dan sebagainya. Kita cerita panjang tentang banyaklah perkara yang perlu kita ingatkan, jangan sampai kita melanggar. Tak apa kita nak ubah gaya hidup. Dulu perempuan tak bekerja, bekerja tapi tak ketara sangatlah. Mungkin zaman sekarang kerja perempuan dengan gaji lebih besar daripada suami. Itu biasalah tuan-tuan. Tak apa, teruskan nak bina career dan sebagainya. Tapi jangan salahkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada hukum Allah. Kalau nak keadilan, kamu nak macam tu, okey, tak apa bang, saya dapat faraid sikit daripada harta ayah saya. Saya nak berhenti kerja, suami saya yang tanggung. Tak apa lah. Itu sebenarnya. Tapi kalau nak pilih gaya hidup, nak bina kerjaya, silakan, no problem. Tak apalah ustaz, saya pun nak bekerja juga. Pasal apa? Nak bagi mak bapak saya duit. Saya pun nak beli emas saya, nak beli rantai saya. Saya tak nak bebankan suami saya. Ini sampai mendefinisikan nafkah tu bid'ah dalam mendefinisikan nafkah. Dia kata rantai emas pun nafkah bang. Siapa kata tuan-tuan? Siapa kata? Nampak tu? So orang kita ni salah faham tentang agama, salah faham tentang tanggungjawab, salah faham tentang nafkah, salah faham tentang tanggungjawab. Lepas tu salahkan faraid pula. Salahkan hukum ni, salahkan hukum tu. Kita sendiri yang salah faham. Kita sendiri yang mengubah gaya hidup kita tuan-tuan. Nampak? Ini kita berculati panjang sikit pasal ni lah tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita kena sedar. Tak salah. Ingat, perempuan nak bekerja, bantu suami, tak ada masalah. Even isteri saya pun dia nak bekerja. Dapat gaji, tak apalah bang, saya bayar ni, saya bayar tu. Dia offer, alhamdulillah. Tapi saya buat lebih lain bagi. Itu kompromi, tak ada masalah. No problem. Tapi yang kita marah ni yang bina kerjaya, yang bantu suami, yang apa semua, tapi salahkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ya? Baik, semoga kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Iddah. Iddah ejaan dia IDDAH. Iddah. Dia ada sabdu tu. Bukan edah. Orang kita kan dah sebut edah. Dia iddah. Tapi tak apalah, edah tu mungkin dah jadi bahasa kita kan. Tapi kalau ikut sebutannya iddah, baik. Edah kerana kematian. Edah kerana kematian ialah edah yang diwajibkan kepada isteri yang kematian suami. Maksudnya suami dia meninggal dunia. Tak kira lah dia muda ke, dia tua ke, tak kira, hasil suami dia meninggal dunia. Sama ada dia itu pernah disetubuhi ataupun tidak. Baik, macam manakah bentuk-bentuk iddah bagi isteri yang kematian suami? Iaitu bila dia iddah tu, dia ada etika yang perlu diikut. Ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang dia tak boleh buat. Ada pantang larangnya. So, macam manakah perempuan yang kena pantang larang ni tuan-tuan? Berapa tempohnya? Jika perempuan itu mengandung semasa kematian suami, maka iddah terakhirnya selepas dia melahirkan bayi. Katakanlah suami dia meninggal, lagi 2 bulan bayi nak bersalin, waliyadzubillah. So iddah dia 2 bulan sajalah, lahir saja. Katakanlah besok dia ikut diu tu, besok dia melahirkan anak, hari ni suami meninggal, waliyadzubillah, minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni suami meninggal, besok dia bersalin melahirkan anak, 1 hari tu je lah dia punya iddah dia. Nampak tak? Katakanlah dia tengah push, suami dia meninggal, tak sempat tengok bayi dia. Nampak? Tak sempat tengok bayi dia,
maka keluar saja bayi, habis iddah dia. Dia boleh kahwin dengan lelaki lain dah. Tak ada masalah. Boleh keluar pergi kerja, boleh pergi shopping dan sebagainya. Nampak? Itu iddah. Tak kira lama ke, tak kira baru ke dan sebagainya. Ya. Baik. Ya, sama ada iddah itu pendek, mengambil masa yang panjang ataupun pendek. Baik. Jika isteri tidak mengandung atau mengandung bukan daripada benih suami yang meninggal dunia, ya, seperti isteri mengandungkan suaminya belum balik atau suaminya telah lama hilang melebihi 4 tahun, ya, sama ada dia telah menyetubuhi isterinya ataupun belum, maka iddahnya adalah dengan berakhirnya 4 bulan 10 hari. Nampak tak? Kalau dia mengandung, katakanlah waliyatubillah, kita tak tuduh siapa-siapa dan kita tak kecap sesiapa. Katakanlah sepanjang dia dengan suami, dia berzina dengan lelaki lain. Ya. So dia berzina dengan lelaki, dia mengandung. Ya, sebila dia mengandungkan anak luar nikah tu, suami dia meninggal dunia. Tak mungkin dia nak diu tu lagi sebulan 2 bulan. Suami berkata apalah, anak haram pun kita terima je lah. Tapi tak boleh dibinkan pada suami dia. Dia kena bin pada mak. Nampak? Jadi, bila dia mengandungkan anak luar nikah ataupun dia mengandungkan anak tu lebih daripada maksudnya bukan anak hasil suami dia, maka iddahnya tuan-tuan yang dilihat dekat sini adalah 4 bulan 10 hari. Walaupun kandungan tu 9 bulan lagi, katakanlah first term suami dia meninggal ada 8-7 bulan lagi, ya, tetap juga 4 bulan 10 hari. Pasal apa? Bukan benih dia. Yang disebutkan bila melahirkan anak, iaitu dengan benih suami dia yang meninggal dunia itu, ya. Dan begitu juga suami telah lama menghilangkan diri selama 4 tahun, ya, selama 4 tahun. Jadi kalau kita lihat dalam hal ni, bila disebutkan tentang perkara ini tuan-tuan, 4 tahun ini kalau katakanlah seorang wanita ni kehilangan suami, suaminya hilang selama 4 tahun. So dalam sebahagian mazhab, termasuklah mazhab Syafi'i, ya, iaitu berdasarkan fatwa Ibn Umar, kalau isteri menghilang selama 4 tahun, maka nikah tu difasahkan ataupun dijatuhkan fasah oleh hakim. Maksudnya dibatalkan pernikahan itu. So isteri boleh kahwin dengan suami, dengan lelaki lain, tapi tunggu iddah. Katalah dah kahwin dengan lelaki, tiba-tiba suami dia muncul, ya, adakah suami dia boleh tuntut? Suami tak boleh tuntut. Pasal apa? Hakim dah jatuhkan talak, ada jatuhkan fasah, sebab suami dia hilang selama 4 tahun, ya. Tapi kata, bukan saya sengaja, saya kehilangan, saya terperangkap. Yalah, nak macam mana? Takkan isteri tu nak bergantung sampai 40 tahun. Kalau you hilang 40 tahun, dia pun ada nafsu juga, dia pun ada nak kehidupan juga, nak ada orang tanggung dia juga. Maka istiad Sayyidina Umar, wanita yang kehilangan suami, dia kena tunggu 4 tahun. Kurang 4 tahun, dia hakim tidak boleh jatuhkan fasah, tidak boleh membatalkan pernikahan itu, tak jatuhkan talak lah macam tu kan, ya, sama ada talak ataupun fasah. Maka di situ wanita selagi itu dalam status isteri. Dah cukup 4 tahun qamariyah, maka barulah dijatuhkan fasah, maka bermulalah iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Sama juga seperti suami yang meninggal dunia. Baik, ketika mana dia menjalani iddah 4 bulan 10 hari, tiba-tiba suami dia balik. Tu dia. So macam mana? Boleh rujuk tak? Boleh rujuk, tak ada masalah. No problem. Ya. Tapi kalau lebih daripada 4 bulan 10 hari, tiba-tiba suami dia balik. Tapi kebetulan bekas isteri tak kahwin lagi. Boleh nikah tak? Boleh nikah, tapi dengan akad nikah yang baru. Dan begitu juga dengan mahar yang baru, iaitu mas kahwin yang baru, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama ada kalau yang suami hilang 4 bulan 4 tahun tu sama ada disetubuhi ataupun belum tidak, maka iddahnya adalah berakhir selama 4 bulan 10 hari, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat keempat, ya.
yang mana Allah menyebutkan wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadana hamlahunna, ya, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadana hamlahunna, yang bermaksud dan perempuan-perempuan mengandung tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungkannya. Tu dia, ya. Baik, jelas dalam surah Talaq ayat keempat Allah kata itu iddah dia. Ya, begitu juga firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ya, maksudnya kalau perempuan yang tidak mengandung, maka dia hendaklah menahan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna fil ma'ruf. Ya, jika kalau dah tamat tempohnya, habis idahnya, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa dilakukan pada mereka menurut apa yang baik, iaitu diluluskan syarak, ya. Maksudnya dia boleh berkahwin, dia boleh bernikah, dia boleh keluar, dia boleh window shopping dan sebagainya, ya. Baik, ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Saya baca terjemahannya. Yang mana daripada Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, Subai'ah Al-Aslamiyah radhiyallahu anha telah melahirkan anak beberapa malam selepas kematian suaminya. Ya, Subai'ah menemui Nabi dan meminta izin untuk berkahwin. Bina membenarkannya, lalu dia pun berkahwin. Ya, Subai'ah radhiyallahu anha, ya, ketika sebelum dia melahirkan anak, suami dia meninggal. Selepas beberapa hari, maka dia pun melahirkan anak. Selepas melahirkan anak, dia pun jumpa Rasulullah. Dia pun nak cepat kahwin. Dia berjumpa Rasulullah SAW. Aku nak kahwin, anakku dah dilahirkan. Maka Nabi kata, ya, kau boleh kahwin. Sebab apa? Iddah dia habis. Walaupun beberapa hari saja, tuan-tuan. Ya, tapi inilah hukum boleh. Tapi kalau orang kita berlaku macam ni, gatal betul lah. Tak habis nifas, tak habis pantang lagi, dah nak kikah dah. Kawan, ini bab hukum lantak dia lah, tuan-tuan. Ya, lantak dia lah. Tapi ni berlaku, Nabi tak ada cerca pun. Kamu baru bersalin, nifas tak habis lagi, pantang tak habis lagi, dah bernikah. Nabi tak kata, halal, no problem, tak ada masalah. So, boleh ke kahwin perempuan yang dalam keadaan haid? Boleh ke menikahi perempuan dalam nifas? Tak ada masalah, no problem. Ya. Jadi kalau nak nikah tu, kalau boleh janganlah time haid, ya. Bila time haid pula, tu dia. Bila nak malam pertama, lelaki macam ni tengok. Pasal boleh tarik macam tu, kecuali kalau dah pilih tarikh tu, tiba-tiba berlaku pula benda yang tak sepatutnya berlaku. Nampak? Ya. Jadi hak suami lah, jangan seksa macam tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Perempuan yang telah disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan sama ada dengan fasah ataupun talak. Fasah ni hakim yang fasah, kan? Ya. Talak, dia sendiri yang jatuhkan talak tu. Ya. Talak ni pun hakim boleh jatuhkan, kecuali dalam beberapa situasi lah. Contoh kalau dia ilah, ya, dia ilah dan dia zihar, dia tak nak tarik balik sumpah dia tu, tak nak bayar kafarah, maka hakim boleh jatuhkan talak bagi pihak suami. Ya. Baik, yang pernah disetubuhi lah, maksudnya cerai, bernikah, sempat bersetubuh walaupun sekali. Walaupun masuk kemaluan tu separuh kemaluan, walaupun masuk kemaluan tu kepala saja. Ya, walaupun sedikit saja, itu pun dikira, maksudnya persetubuhan tu memang sabit masuknya kemaluan dalam kemaluan wanita. Itu. Tapi kalau tak masuk, tak dikenakan persetubuhan. Nampak? Okey, iddahnya bagi perempuan yang mengandung, iddah berakhir dengan kelahiran anak yang dikandung. Nampak? Ya, maksudnya anak dia lahir tu, dia mengandung, yang anak tu zuriat suami dia lah, bukan anak zina. Ya, kalau anak zina 3 kali suci daripada haid. Okey? Dalil sudah disebutkan. Baik, yang kedua, bagi perempuan yang tidak mengandung dan belum putus haid, maka iddahnya berakhir dengan berlakunya 3 kali suci daripada haid bermula selepas penceraian. Ya, maksudnya lepas diceraikan datang haid, lepas tu lepas 7 hari suci daripada haid, kemudian yang kedua pun sama juga suci, kali ketiga suci saja daripada haid, habis haid, so habis iddahnya. Maksudnya hari ke-7 tu dah cek darah dah tak ada, okey, habis darah je pergi nikah terus, no problem. Ya. Baik, hal ini
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Yang bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dan menahan diri, bereddah dari berkahwin selama 3 kali suci, iaitu 3 kali suci dari haid. Ya, kalau ikut mazhab lain, sebahagian mazhab 3 kali haid. Ya, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, iaitu tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan mereka. Ini hikmahnya, antara hikmah iddah itu nak pastikan anak yang dikandung itu anak adalah tidak, kalau tak ada iddah tu jadi kecelaruan nasab. Anak siapa? Anak suami yang meninggal ke ataupun suami baru, kan? Kalau dah ada iddah, pastilah ini anak siapa pula macam tu. Ya. Baik, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi wanita yang mengandung selepas melahirkan anak, iaitu kandungan anak suami dia yang diceraikan itu. Ya. Tapi kalau anak luar nikah dia diceraikan, maka dia punya iddah dia 3 kali suci. Walaupun ya 3 kali suci macam mana? Ustaz, 9 bulan tak ada tak ada haid, kan? Biasa perempuan tak ada haid lah, kan? Walaupun dalam mazhab Syafi'i, kalau darah tu keluar ketika mengandung cukup 24 hari, tak lebih 15 hari, itu dikira sebagai haid, ya. Tapi jarang-jarang berlaku lah, tuan-tuan, ya. Jarang-jarang berlaku lah. Katakanlah dia berzina. So berzina, dia mengandung. Suami dapat tahu, ceraikan dia. Marah. Siapa tak marah, tuan-tuan? Dia pun mengaku itu bukan anak apa. So tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia ceraikan, so dia punya iddah bukan ketika melahirkan. Iddah dia 3 kali suci. So macam mana? Hang tunggulah 9 bulan 10 hari. Lepas 9 bulan 10 hari kena tunggu suci daripada nifas. Lepas suci daripada nifas sekurang-kurangnya 40 hari, tuan-tuan. Kebiasaannya lah. Ya, 40 hari. Bergi jadi 30 hari, tuan-tuan. Tunggulah 30 hari. Lepas 30 hari tunggu lagi 2 haid. Berapa bulan? Silap-silap setahun. Hang kena. Siapa suruh berzina? Betul tak? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau kita lihat dalam hal itu haidnya tidak, dia punya iddahnya tidak sama. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita lihatkan mana dia melahirkan anak suami dia yang berceraikan tu. Yang kedua iaitu perempuan yang tidak mengandung. Ya, maksudnya belum putus haid, iaitu 3 kali suci. Yang ketiga, ketiga, perempuan yang tiada haid, sama ada kerana dia masih kecil ataupun telah putus haid. Ini menopause lah. Ya, ini yang diceraikan. So yang diceraikan, apa iddah dia bagi perempuan yang tak ada haid? Sama ada katakanlah ada nikah ketika umur 8 tahun. Kalau kena ceraikan suami dia belum ada haid. Okey? Berapa lama kaedah dia? Begitu juga kalau perempuan yang umur dah 60 tahun, yang dah menopause, dia kena cerai dengan suami dia. Adakah 3 kali suci? Kalau guna kaedah 3 kali suci, memang tak ada iddah lah. Tak, ya. Perempuan yang kahwin, zaman kita tak boleh lah. Kalau zaman Nabi tu biasa. Zaman Imam Syafi'i dia pernah jumpa nenek umur 30 tahun. 30-an. Bayangkan betapa muda. Adat dulu biasa, normal, tuan-tuan. Tapi kalau zaman sekarang dipanggil Fidodelfia. Ya. Zaman moyang saya kahwin umur 13 tahun. Biasa, tuan-tuan. Atuk saya umur 16 tahun. Zaman dulu tak ada, zaman British, zaman Jepun, belasan tahun. Bini 15 tahun. Ya, suami 20 tahun, dah 18 tahun. Nampak? Ya. Jadi kalau kahwin dengan perempuan umur 8 tahun, dia kena cerai, kan. Ya. Lepas tu kata nak kena tunggu suci 3 kali. Nak kena tunggu setahun tu, 9 tahun. 9 tahun pun belum tentu lagi darah haid belum keluar. Ada perempuan umur 10 tahun, ada umur 11 tahun pun keluar darah haid. Berapa tahun nak tunggu tu? Wah, nyaya. Ya. Jadi perempuan yang belum akil balik, begitu juga wanita yang menopause. Wanita menopause kena cerai dengan suami. Oh, tak ada makcik. Makcik kena 3 kali suci juga. Kerana ustaz yang jahil tak tahu, dia main hentam hukum dia juga.
Ustaz netizen lah ni, ustaz segera lah ni, dia kata, oh makcik dah tak ada menopause. Tak kira lah, tunggulah sampai meninggal dunia lah tak habis dia punya nifas. Lalas dia dengar fatwa ustaz pelik tu, dia meninggal dunia pasal dengar fatwa pelik tu. Kalau macam tu aku tak ada edah lah. Alah makcik tak payah kahwin dah, dua tua-tua ni. Perempuan tak ada nafsu, tak ada kehendak untuk dijaga. Kadang-kadang perempuan tua dia kahwin bukan disebabkan untuk nafsu, tapi untuk dijaga, ya, untuk ada yang bagi nafkah dekat dia, yang nak protect dia. Ya, ya, jadi perempuan menopause dan perempuan dalam belum ada haid, maka dia punya eddahnya tempoh 3 bulan sahaja. 3 bulan, iaitu 3 bulan qamariyah, bukan masihi. Ya, sikitlah, lagi sikit. Kalau ikutkan bulan masihi, lebih kurang dalam 62 ataupun 61. Ya, tapi kalau qamari dia lebih kurang 3 bulan. Dia mungkin kalau masihi dalam 91 ataupun 92 hari masihi. Tapi kalau qamari dia lagi sikit. Qamari lebih kurang dalam 88, 89. Nampak? Dia macam tu lah, ya. Sebab qamari 29 atau 30. Ya, manakala masihi 29 ada, 30 ada, 31 pun ada, 28 ada, jarang-jarang lah. Itu pun Februari ke berapa yang 28 hari. Tapi kalau qamari dia tidak ada 28, sama ada 29 ataupun 30 sahaja. Ya, maka wanita yang dah menopause ataupun yang belum akil balik, tak ada haid, maka dia punya haid itu adalah selama 3 bulan. Jadi persoalan dia macam mana? Persoalan wanita yang darah haidnya tak menentu. Ada wanita tu 2-3 tahun darah haidnya tak datang-datang. Ya. Macam mana? 2-3 tahun. Ada yang ada penyakit, sekali datang, sekali dia suci 2-3 tahun. Oh, takkan nak haid macam tu? Ada, tapi jarang berlaku dah tuan-tuan, jarang. Kalau perempuan yang datang lepas tu 2 bulan dia suci. Sebab apa? Dalam Islam tempoh suci tu tak ada minimum, tak ada maksimum. Kalau haid ada maksimum dia 15 hari. Ya, kalau nifas 60 hari dalam mazhab Syafi'i. Betul tak? Ya, tapi kalau suci minimum dalam mazhab Syafi'i 15 hari. Maksimum suci tidak. Boleh jadi perempuan hari ni haid dia suci 2 tahun. Nampak tak? So macam mana? Ya, takkan nak tunggu 2 tahun. Lepas tu 2 tahun keluar haid yang kedua pula. Lepas tu suci 2 tahun lagi. Woi, bila nak kahwin? Ya. Jadi berdasarkan fatwa Sayyidina Umar, perempuan yang tak menentu dia punya haid tu, dia boleh tunggu selama 9 bulan. Ya, 9 bulan. Kalau dalam tempoh 9 bulan tu ada keluar darah haid, maka itu dikira darah haid yang kedua ataupun yang pertama ataupun ketiga. Ya. Tapi kalau dah 9 bulan pasti tak keluar darah haid juga, dia kena tunggu lagi 3 bulan. Ya, untuk pastikan sama ada dia keluar darah haid, dia tunggu lagi 3 bulan. So lepas 3 bulan tak keluar darah haid juga, maka habis eddahnya. Ini macam perempuan yang tak teratur lah. Tapi kesian yang keluar darah haid sebulan tak keluar darah, 2 bulan sekali. Dia kena sabar sikit lah kan. Tapi yang memang terputus 2-3 tahun, tak payah tunggu 2-3 tahun, cukup 9 bulan, okey dah. Tunggu lagi 3 bulan tak keluar lagi, cukup setahun, maka terbatal terus dia punya eddahnya, habis. Walaupun lepas tahunnya besok keluar darah. Ya. Tak dikira tu. Tak dikira. Sebab apa? Dia sudah melepasi setahun. Itu mazhab Imam Syafi'i dan mazhab jumhur, ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebutkan oleh perempuan yang tidak ada darah haid yang teratur. Ya. Biasa perempuan yang darah haid tak teratur ni dia kena jumpa doktor. Doktor akan cek dan sebagainya, ya. Kadang-kadang dia punya lebih lama daripada waktu yang kebiasaannya, ya. Itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidna." Ya, yang bermaksud
Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedakan haid, maksudnya yang terputus darah haidnya, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid ataupun belum datang haid lagi. Ya, baik, itu dalilnya. Ya, baik, seterusnya iddah perempuan yang diceraikan sebelum bersetubuh. Nampak tak? So, lepas akad nikah. Lepas akad nikah, ya, bila nak bersetubuh tu tak jadi. Suami pun memang kepala batunya, memang kepala dongga punya jahat, dia kata. Tak jadilah, aku tengok kau tak selera lah. Aku nak kahwin perempuan lain lah. Aku ceraikan kau. Dia belum sempat sentuh isteri dia. Nampak? Ini jarang berlaku lah. Kalau aja tu memang kepala dongga punya suami lah, tuan-tuan. Ataupun ada sebab-sebab yang mungkin menyebabkan suami terlalu marah ke apa ke. So, wanita yang lepas nikah tapi suami tak pernah sentuh. Tak pernah sentuh at all. Tak pernah. Walaupun tak pernah masuk kemaduan sikit pun. Macam mana hukum dia, tuan-tuan? So, wanita sebegini tidak ada iddah baginya. Tidak wajib melalui iddah. So, yang tak pernah melalui malam pertama, yang tak pernah disetubui oleh suami yang menikahkannya, tuan-tuan, habis Allah aku terima nikahnya, cerai. Asalkan selagi mana belum bersetubuh, belum masuk kemaluan, walaupun separuh, walaupun suku, ya. Jadi walaupun sesaat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wanita macam ni hukumnya adalah tidak ada iddah. So, lepas diceraikan, besok dia boleh kahwin dengan lelaki lain. Nampak tu? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu telah hitungkan masanya. Maksudnya kamu tak ada hak. Dah cerai tu, tak ada iddah, kamu tak boleh rujuk. Kalau nak nikah balik, dia setuju, akad baru dengan mas kahwin yang baru. Ya, lepas nikahkan isteri yang belum disetubuh tu menyesal pula, abang nak rujuk lah. No rujuk-rujuk. Pertama, kena dapatkan persetujuan dia, dan kena akad baru, kena mahar yang baru. Kalau mahar kata saya nak mahar 20,000, hang bayarlah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, berikanlah mut'ah, pemberian sagawati. Dah diceraikan, wajib kena bagi sagawati. Kita dah bincangkan sebelum ini kan. Ikut kemampuan lah sagawati, sebab maksudnya ialah bercerai, bagi duit untuk dia tampung kehidupan dia ke. Ya, baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada sedikit lagi perbincangan yang kita nak bincangkan. Ya, mungkin kita tak ada sempat habiskan bab iddah lah pada malam ni. Jadi kita mungkin akan bincangkan yang siri kedua nanti hari Isnin lah. Ya. Baik, sikit lagi. Hukum iddah dan kewajipan yang perlu dilakukan. Bagi perempuan yang melalui iddah ni, ada beberapa perkara yang mesti dia, ada pantang larang dia. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah pantang larangnya? Pertama, perempuan yang beriddah disebabkan talak. Bukan meninggal dunia, yang talak. Ya, perempuan diceraikan dengan talak, sama ada talak raji ataupun talak bayin, mempunyai kewajipan hak. Talak raji apa? Yang boleh dirujuk. Talak raji yang talak bayin yang tidak boleh dirujuk. Contoh talak 3. Perempuan yang kena talak 3 dengan suami, ataupun dah 3 kali jatuh talak, dia tetap beriddah. Tetap kena iddah. Ya. Tengoklah yang mengandung salin, yang masih ada haid 3 kali suci, yang menopause ataupun belum haid 3 bulan, ya, yang meninggal dunia 4 bulan. Dia tetap ada iddah juga. Tapi yang talak bayin, suami tak boleh nak rujuk. Okey. Baik. Talak raji'i, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri, dan afdal tempat tinggal isteri, suami kena sediakan tempat tinggal. Afdalnya rumah sekarang ni, katakanlah rumah yang dia duduk sekarang ni rumah suami. So, bila dia bercerai, maka suami kena sediakan tempat tinggal. Lebih afdal rumah yang dia tinggal sekarang ni. Sebab apa? Segala kemudahan yang ada.
Dan suami mana? Suami kena keluar cari rumah lain. Tumpang rumah kawan ke, tumpang rumah mak bapak ke, cari sewa bilik ke, selama iddah tu lah. Nampak? Kalau yang haid 3 kali suci dan sebagainya. Ya, kalau suami yang haid tak menentu, isteri tak menentu haid dia yang setahun tu kan, setahun lah dia kena. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh duduk serumah. Ya, tidak boleh duduk serumah. Tapi kalau mazhab Hanafi boleh. Mazhab Hanafi dibenarkan, ya. Baik. Tapi kalau nak pakai mazhab Hanafi pun boleh juga, tak ada masalah. Bagi khilaf, tapi lebih afdal, lebih berhati-hati, lebih selamat, lebih wara kita ikut mazhab Syafi'i dan Maliki. Iaitu tidak duduk serumah. Pasal apa? Sebab mereka tidak lagi halal. Kalau ikut logik, ikut nas, saya lebih cenderung pada mazhab Syafi'i dengan Maliki. Maksudnya nikah yang menghalalkan mereka untuk bersatu, ya, untuk tengok aurat dan sebagainya. Tapi bila dah nikah, lepas talak tu, mereka tidak boleh lagi duduk serumah. Bila talak tu tidak ada ikatan yang menghalalkan. So kalau dalam mazhab Hanafi boleh duduk serumah tapi aurat kena jaga. Tak boleh buka tudung ke, tak boleh apa tak, ya. Mazhab Hanafi dia ringan sikit lah. Tapi mazhab yang lain tu dia ada nas lah. Jangan kata susah mazhab Syafi'i, tidak, ya. Kalau macam tu, apa beza nikah, tuan-tuan? Nampak tak? Cuma iddah ni ada keringanan sikit, iaitu suami kena sediakan tempat tinggal, ya. Baik, menurut syariat Islam, suami wajib memberi nafkah selama tempoh iddah itu. Selama tempoh iddah itu wajib diberi nafkah. Nampak tak? Nafkah ni, nafkah dia bagi yang cukup makan, cukup minum dan sebagainya. Duduk rumah, tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Ya, dan ketiga, lelaki wajib menetap di rumahnya dan tidak, ini salah terjemahan, ya. Siapa ada buku ni? Ya, saya dah dapat identify kesilapan terjemahan pada muka surat 338. Ya. Muka surat 338 dia kata lelaki wajib menetap di rumahnya. Sepatutnya wanita yang diceraikan wajib menetap di rumahnya. Rumah yang dia duduk tu lah, rumah yang disediakan oleh suami. Ya, sebab apa? Bila saya tengok dalam yang asli bahasa Arabnya, kata pengarang kitab, yajibu 'alaiha mulazamatu maskaniha fala tufariquhu illa li daruratin. Nampak? Sekali lagi, yajibu 'alaiha mulazamatu maskaniha fala tufariquhu illa li daruratin. Ya, wajib ke atas perempuan itu yang diceraikan, ya, menetap di rumah kediamannya, rumah yang disediakan oleh suaminya. Fala tufariqu, dia tidak boleh berpisah ataupun berpisah daripada rumah ataupun keluar daripada rumah kecuali darurat. Nampak? So terjemahan, jadi saya ke mana-mana wakil daripada pejabat mufti, Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Ini kena take note lah untuk pembetulan kesilapan yang boleh mengelirukan lah. Lelaki wajib menetap di rumah. Yang patut setahu dia kata, setahu saya yang menetap perempuan ni, lelaki kena menetap. Perempuan perempuan kena menetap. Lelaki kena menetap. Ini salah, kesalahan yang fatal lah. Jadi pembetulan, biasalah kesalahan tu biasa, tuan-tuan. Saya pun buat kita ada kesalahan. Buat kita cek, ada salah Ustaz. Itu biasalah, tuan-tuan. Ya. Tapi cuma take note lah, ataupun kena buat ralat ke, kena maklumkan dekat Facebook ke, ataupun maklumkan dekat yang pembeli tu semua, tentang ralat yang ada pada tu. Takut-takut boleh jadi salah terjemahan dan salah faham. Salah ni lelaki wajib menetap di rumah. Isteri iddah, lelaki pula wajib menetap di rumah. Ini tak berapa tepat lah. Memang tak tepat lah, tuan-tuan. Patut wanita wajib menetap di rumah. So tak boleh keluar, tak boleh apa, tak boleh window shopping, ya. Yang boleh keluar nak beli makanan, nak beli minuman, cari barang keperluan, barang dapur boleh, ya. Dia boleh pergi kerja, tapi kalau kerja tu untuk semampunya. Tapi tak boleh kalau kata orang nak pergi pergi mana, pergi outstation, tak boleh, ya. Kena explain pada bos saya adalah iddah, saya datang ni untuk keperluan saja. Habis kerja balik, tak boleh singgah window shopping ke tengok, tak boleh. Saya datang macam tu saja. Kalau COVID-19 ni work from home lah, bagus. Tapi kalau bos Cina, bos saya ini punya agama, saya dalam keadaan mesti berkabung 4 bulan 10 hari. So saya tak boleh pergi overseas, tak boleh pergi saya kena duduk datang pejabat.
hopefully you understand lah hantar orang lain. Dia wajib. Dia kalau bos kata kalau you tak pergi, you kena buang kerja. You kena buang kerja susah dapat. Itu lain cerita lah. Tapi kadang-kadang wanita dalam keadaan iddah, dia pergi juga outstation. Ya, macam mana ustaz bos suruh. Ada explain tak pada bos? Takutlah segan. Ni mangkak macam kena terangkan. Tapi kalau dah tak boleh, kena paksa juga, kena ugut berhenti kerja, barulah pergi terpaksa, namanya darurat. Nampak tak? Ya. Baik, dalilnya banyak sekali tuan-tuan, disebutkan dalam uskunuhunna min haitsu sakantum, adalah Al-Quran, ya, ayat ke-6 surah At-Talaq, ya, dalam surah At-Talaq juga ayat pertama juga dalil, dan banyak sekali yang disebutkan bahawa itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang boleh buat ketika dalam iddah? Dalam yang bereddah itu haram mendedahkan diri untuk dipinang. Ketika iddah tu tak boleh pakai gincu, tak boleh pakai celak, tak boleh pakai, tak boleh. Pergi kerja tu macam tu je lah. Ya. Kecuali kalau terlalu sedikit, itu dimaafkan. Sikit sangat. Maksudnya taklah nampak tu muka kecut aja kan. Ya, tak boleh berminyak wangi. Pakai deodorant boleh. Minyak wangi haram, tak boleh. Apa-apa saja yang menyebab Allah ustaz kalau saya pergi muka buruk, tak. Ya memang itulah hakikatnya. Ketika dalam iddah tu bukan tujuan untuk memikat laki lain, tidak. Tak boleh. Ya, itu kena pastikan haram, sama ada meninggal dunia suami itu ataupun diceraikan. Ada pastikan. Pergilah tiga kali suci tu dalam tempoh tu tanpa solekan dan sebagainya. Itu hakikat yang kena terima. Kalau tak diterima, maka macam mana kalau kita nak disebutkan perkara itu, benda tu tak boleh. Ya. Kerana dia masih terikat dengan suaminya. Ada iddah, suami dia boleh rujuk. Ya, dalam Al-Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Ya, dan suaminya berhak mengambil kembali, iaitu rujuk isteri-isteri itu dalam masa iddah. Jika suami bertujuan hendak berdamai. Kalau nak berdamai, suami lebih berhak. Tak boleh dia nak menjadikan lelaki lain terpikat dengan dia. So ingatkan. So jangan gincu pun tak boleh, bedak pun tak boleh. Ya. Celak nak pakai, celak sebelum tidur boleh lah. Tapi celak memang ustaz tak cantik lah. Memang macam tu lah. Ya tak? Sepatutnya tak edah pun ni pakai celak, pakai solekkan. Oh Allah, hai. Tabarruj. Malah saya nak cerita lah. Nak cerita ni. Ya. Bukan tak boleh. Isteri saya pun solek, tapi mild. Very light. Very light. Pakai tebal seinci. Kikis keluar sebemban bedak dan sebagainya, celak macam mata Cleopatra bini Firaun tu dia. Ya, lepas tu merah letak macam cilibur ni, apa cerita tabarruk semua tu, berlebih-lebihan. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Nampak tak? Solekan zaman sekarang ni banyak yang melampaui batas, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh, ya, ada fatwa mengatakan standard. Ya, kalau kita dalam fatwa, kalau kita ada ladang anggur, tak boleh jual kepada orang yang nak buat arak. Kita dalam ladang, kita tahu yang beli itu adalah syarikat kibis ataupun kasbut. Tak boleh jual, haram hukum dia. Sama jugalah. Kalau kita ada jual, kan ada jadi ejen alat-alat solek tu kan. Dia jual kepada wanita yang memang kita tahu kalau kita jual alat solek kat dia, memang dia tabarruj, berlebihan. So kalau kita jual kat dia, memang kita tahu, tengok Instagram kita dah tahu dah, memang ini cara dia pakai. Ya, kalau kita jual dekat dia juga, so harta pendapatan kita dapat tu confirm haram. Sebab apa? Kita bersama-sama bekerjasama dalam perbuatan yang haram. Apa tak? Ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT. Tengoklah perempuan yang tak cantik jadi cantik, fitnah tu. Yang cantik bertambah cantik, tuan-tuan, fitnah. Patutnya perempuan wajah tu kalau disolek tebal-tebal untuk suami, tak apalah, tuan-tuan. Ini terbalik. Solek punya tebal depan lelaki ajnabi, tapi muka tu yang dia takut nak buat pergi berjabat tu, tak bersolek untuk suami dia. Itulah perempuan. Kita mahu cakap. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika perempuan diceraikan dengan talak bayin, maksudnya tidak boleh dirujuk, hendaklah lihat sama ada perempuan itu mengandung atau tidak. Dua-duanya. Kalau talak bayin, talak 3, ya, sama ada dia mengandung atau tidak, tengok. Kalau jika perempuan itu mengandung, suami wajib menyediakan tempat tinggal. Kalau mengandung. Pasal apa? Disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Surah At-Talaq ayat pertama. Ya.
Maksudnya disebutkan dalam Al-Quran bahawanya mereka ini dalam keadaan disediakan tempat mereka. Ya. Baik. Okey. B, isteri berhak mendapat nafkah. Nampak? Walaupun talak bayin sekalipun, tapi tetap juga dia mendapat nafkah kalau diceraikan secara ketika mana dia dalam keadaan mengandung. Perempuan walaupun talak bayin tak boleh rujuk, tapi sebab dia mengandung, dia dapat tempat tinggal dan dia dapat nafkah sepanjang dia mengandung tu. Nampak tu? Tapi kalau talak bayin, talak 3 dia tak mengandung, dah tak ada dah. Dan tidak ada nafkah dan tidak ada apa-apa. Itu beza. Tapi nak cantik tak Islam. Ya, perempuan mengandung wajib kena bagi nafkah. Nampak tak? Ya, kan ada artis kan, dia ceraikan isteri ketika mengandung. Namanya talak sunni. Ya, tapi isteri tengah mengandung, selagi mana dia mengandung, dia kena tanggung. Buat tak? Tapi kalau talak bayin, maksudnya jatuh talak 3, tak boleh rujuk balik, tetap juga isteri mengandung tu dia tetap dapat nafkah dan tetap dapat tempat tinggal. C, isteri hendaklah mendiami rumah yang disediakan oleh suami dalam tempoh iddah. Walaupun talak bayin sekalipun, tak boleh keluar sesuka hati, tak boleh bersolek sesuka hati, tuan-tuan. Kata baru dan seumpamanya, dia tidak boleh meninggalkan rumah melainkan ada keperluan. Contohnya dia memerlukan makanan dan seumpamanya, atau menjual barang kepunyaannya yang bagi mendapatkan hasil, sedangkan tiada sesiapa yang akan melakukan kerja-kerja yang sangat diperlukan. Ya. Baik, jika perempuan itu tidak mengandung, talak bayin tidak mengandung, dia tidak berhak mendapat nafkah. Dah talak bayin, dah tak boleh rujuk lagi dah. Hanya wajib diberi tempat tinggal dan wajib mendiami rumah itu sehingga iddahnya selesai. Beza saja tuan-tuan, dia ada satu hak dia, iaitu dia disediakan rumah, kena duduk. Kalau suami dia tak nak sediakan rumah dekat rumah dia duduk tu, dia kena sewa rumah lain. So dia kena duduk 3 bulan, 3 kali suci sampai habis iddah. Nak keluar kecuali pergi kerja ataupun keperluan sahaja. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tutup, kita habiskan ada satu soalan. Ya, maaf bertanya, bagaimana seorang itu bekerja luar negara selama 4 tahun tapi dia cuma hantar nafkah saja? Adakah jatuh talak dan berlakunya iddah? Contoh seperti bekerja Bangladesh. 4-5 tahun itu tak ada masalah. Itu maksudnya keredaan suami isteri. Apa kita nak cerita pula benda macam tu? Ya, kalau suami kata abang duduk sana balik 4 tahun tak apa, bagi nafkah, okey. Suami isteri kata okey, no problem, no issue. Ya, tapi kalau dia tinggalkan tanpa redha, dia boleh mengadu kepada hakim. Ya, hakim tengok suami dia tak balik, tak apa semua, boleh jatuhkan talak. Ya. Adakah isteri kahwin lain jika suami tidak pulang negara asal? Ya, ini maksudnya 4 tahun tak tahu ke mana. Tu dia, menghilang. Dalam kitab kata menghilang. Kena faham sikit. Ya. Tapi kalau yang belajar overseas 3 bulan kerja apa semua tu, boleh. Kan dalam, kalau negeri Selangor kan, kalau saya tinggalkan isteri 3 bulan, 4 bulan, maka jatuh talak. Dia letak lepas talak taklik kan. Betul tak? Ya, tapi kalau yang pergi belayar 6 bulan, taklik, jatuh talak. Tak jatuh, itu maksudnya hilang tanpa berita. Tapi kalau pergi menghilang 3-4 bulan, tapi isteri tahu, isteri redha dan cek makan, tak ada masalah. There is no issue. Nampak tak? Ya, itu terdapat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya lupa. Kes macam mana perempuan yang yang diceraikan suami sebelum disetubuhi, maka tak ada iddah, betul tak? Macam mana pula kalau suami 5 tahun menghilang? Ya, isteri tak tutup cerai. Lepas tu datang pula suami, tunjuk muka lepas 5 tahun. So 5 tahun tu memang tak ada berlakunya persetubuhan. So bila tak ada berlaku persetubuhan, tak mungkin mengandung. Ya tak? Ya, jadi bila suami tunjuk muka, abang pergi mana? Lama tak nampak, 5 tahun kita tak jumpa. Aku nak ceraikan kau. Aku ceraikan kau talak 1. Adakah wanita itu kena iddah ataupun tidak? Persoalan dia. Nampak? Tapi kalau perempuan yang aku terima nikahnya, faham? Lepas nikah tengok, bini aku tak cantik pula, aku ceraikan kalau talak 1. Tak sempat sentuh lagi pun, pegang pun tak sempat. Ini perempuan ni tak ada iddah. Tapi macam mana perempuan yang tak disentuh suami selama 5 tahun, tapi sebelum tu sudah disetubuhi, pernah disetubuhi lah, katakanlah perkahwinan 5 tahun, bersetubuh, ada anak, semula melahirkan anak lah, jangan kata sekali, berpuluh-puluh kali pernah bersetubuh. Tiba-tiba suami dia pergi lari 5 tahun,
ya, 5 tahun tak bersetubuh, ya. Jadi dia balik 5 tahun, jumpa suami dia, barulah nak bermesra, barulah nak peluk. Aku ceraikan talak satu. Tak pernah sentuh lagi pun, tak pernah berlaku persetubuhan. Adakah kesnya sama seperti wanita yang tak ada, yang belum disetubuhi? Hukumnya adalah tetap juga tengok keadaan macam mana. Tengok macam mana kalau dia mengandung sampai dia melahirkan anak. Kalau dia itu merupakan wanita yang tak mengandung tapi ada haid, 3 kali suci. Kalau dia itu monopos ataupun belum ada haid, 3 bulan. Kenapa pula Ustaz 5 tahun tidak disentuh? Ya, ini bukan masalahnya. Disebutkan yang tak ada edah dalam Al-Quran, min qabli an tamassuhunna, yang belum pernah disentuh, tak sempat. Tapi isteri yang 5 tahun ditinggalkan tu, sebelum tu berpuluh-puluh kali disentuh. Maksudnya yang pernah lah. So yang pernah disentuh, walaupun ditinggalkan suami dalam tempoh yang panjang, kemudian balik, cerai tampak, itu dikira sudah disentuh. Walaupun pernah lepas itu bercuti lama, ya, tapi sebab dia pernah disentuh selepas akad nikah dahulu, maka edahnya sama seperti orang lain. Tapi kecuali yang kita kata nikah saja tak sempat sentuh, tak sempat bersetubuh, diceraikan, itu baru tak ada edah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa pun dah sama, jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat rahmah dan maghfirah. Baik, insya-Allah bulan minggu depan kita akan ya, hari ini minggu depan Isnin dan Rabu, kita akan start Isnin dan Rabu. Hari Jumaat terpaksa dibatalkan. Jadi next nanti akan datang kita akan buat untuk Isnin dan Rabu sajalah. Hari Jumaat tak ada. Start bulan 2. Ya. Start bulan 2. Ya, jadi insya-Allah kita bertemu pada Isnin pada akan datang. Setakat itu saja. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.